Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa walah amma ba'd. Yang mulia Tuan Nadir, Tuan Imam, tuan-tuan, puan dan kasih Allah, mari sama-sama pada pagi yang mulia ini kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan izinnya pada hari yang mulia ini kita telah sama-sama dapat kembali dalam majlis yang mulia ini. Begitu juga salat serta salamnya pada junjungan kita bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dikasihi Allah, pernah berlaku pada masa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apa yang berlaku tuan-tuan yang mulia? Abu Bakar mendengar sendiri bahawa di antara orang-orang musyrik ni tuan-tuan yang mulia, yang mengaku apa pengakuan dia tuan-tuan yang mulia di depan orang ramai, Rabbunallah wal malaikatu banatullah. Qalu, mereka berkata, orang-orang musyrik ni yang menyembah patung berhala, mereka mengaku tuan-tuan yang mulia selalu, yang hari itu Abu Bakar dengar tuan-tuan yang mulia, mereka kata Tuhan kami adalah Allah juga. Allah juga Tuhan kami. Wal malaikatu banatullah, dan malaikat-malaikat itu semua anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata orang Yahudi juga tuan-tuan yang mulia pada ketika itu, wa qala al-yahudu, kata orang Yahudi, Rabbunallah wa Uzair ibn Allah wa Muhammad laisa bin nabi. Kata orang Yahudi, Tuhan kami Allah juga, tapi Uzair itu anak lelaki daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan yang mulia. Maka bila jumpa orang Yahudi dengan orang musyrik ini tuan-tuan yang mulia, mereka kata apa? Allah Subhanahu wa taala ni punya anak, bahkan anak lelaki dan anak perempuan lagi. Ini tuan-tuan yang mulia. Maka ini dinafikan tuan-tuan yang mulia dalam surah Al-Ikhlas tuan-tuan yang mulia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kepada orang musyrik tuan-tuan yang mulia, Allah itu satu saja. Tidak ada syirik pada Allah Subhanahu wa taala ni tuan-tuan yang mulia. Tidak ada satu, tidak ada dua. Lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kenapa? Kerana tuduhan orang Yahudi dan orang musyrik macam ni tuan-tuan yang mulia. Dan orang Kristian juga tuan-tuan yang mulia menyebut perkara yang sama seperti disebutkan oleh orang Yahudi ni tuan-tuan yang mulia. Uzair ni tuan-tuan yang mulia adalah salah seorang yang menganut
agama Taurat, agama Nabi Allah Musa, tuan-tuan dan puan. Dan Uzair ni kalau kita tengok dalam cerita di dalam tafsir Ibn Abbas disebutkan, tuan-tuan dan puan, Uzair ini, tuan-tuan dan puan, memang wali Allah pada masa tu. Uzair tinggal dekat dengan Baitul Muqaddis, macam Nabi Allah Isa juga, macam Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan sahabat-sahabat Nabi Zakaria, juga Nabi Zakaria, tuan-tuan dan puan. Maka Baitul Muqaddis ni kalau kita tengok dalam surah Al-Isra, tuan-tuan dan puan, barakna haulahu, telah diberkati sekelilingnya. Apa maksud diberkati sekeliling Baitul Muqaddis ni? Yang pertama disebutkan dalam tafsir Ibn Abbas, tanah sangat subur di sekitar Baitul Muqaddis ni sampai sekarang ni, tuan-tuan dan puan. Yang kedua, yang menjadi penghuni di surrounding Baitul Muqaddis ni, tuan-tuan dan puan, Masjidil Aqsa ni, tuan-tuan dan puan, adalah orang-orang yang barakah, nabi-nabi, para wali-wali, tuan-tuan dan puan. Termasuklah Uzair ni, tuan-tuan dan puan. Uzair ni usaha dia hari-hari, kerja dia, tuan-tuan dan puan, dia kerja sendiri. Dia ada kebun, tuan-tuan dan puan, kebun buah-buahan. Setiap pagi dia akan keluar ke kebun dan petang membawa hasil-hasil kebun untuk dijual ke kedai-kedai, tuan-tuan dan puan. Itulah kerja Uzair ni, tuan-tuan dan puan. Satu hari, tuan-tuan dan puan, Uzair ni dia keluar daripada rumah naik keldai, tuan-tuan dan puan. Dia jalan-jalan, tapi dia hari tu dia memang berangan sangat, tuan-tuan dan puan. Dia memikirkan tentang hari kiamat. Macam mana cerita bangkit dari kiamat ni, macam mana Allah Subhanahu Wa Taala nak hidupkan orang yang telah meninggal dunia. Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi bangkit balik orang yang dah mati ni. Dia duk fikir-fikir ni, tuan-tuan yang mulia, dia tak sedar yang kedai tadi ni, tuan-tuan yang mulia, telah salah jalan, tuan-tuan yang mulia, dah masuk jalan lain. Memanglah, tuan-tuan yang mulia, kita tengok orang Arab ni, orang duduk buat rumah ni. Kalau kita tengok malam kan, ada kampung kat sana jauh kan, tapi kita tengok jalan masuk kampung tu memang tak nampak pun, memang tak datang pun, tuan-tuan perhatikan. Kita tengok sana ada rumah-rumah ni, kok mana dia masuk? Tak nampak kan? Sebab dia main rendah pada pasir je. Dia tak payah tak pun tak muat. Tak ada lincah-lincah lah, tak ada hujan. Jadi mudah, jalan ni mudah, besok, tuan-tuan dan puan. Jadi sehingga tersasar Uzair pada hari itu. Dan nak sampai dekat mana dah ni? Oh, dia sedar, tuan-tuan dan puan. Biasa orang Arab ni, tuan-tuan dan puan, bila dia dah tersesat, dia akan cari satu gunung yang tinggi untuk melihat jalan balik ni ke mana sasaran, ke mana dia tersasar kan? Maka Uzair dia pun naik atas sebuah bukit yang tinggi, melihat ke kiri, ke kanan, ke timur dan ke barat. Nampaklah satu tempat asap tebal. Dia rasa memanglah ada asap, memang ada api memang ada orang yang menghidupkan api di situ, ada manusia di situ. Dia cuba turun ke satu lembah tu, tuan-tuan ya. Tiba-tiba dia melihat di situ, tuan-tuan ya, Masya Allah, rupa-rupanya satu keganasan yang sangat dahsyat sudah berlaku beberapa jam sahaja, tuan-tuan yang mulia. Tak ada seorang pun manusia yang hidup, semua telah disembelih, tuan-tuan yang mulia, telah dibunuh dengan kejam, dan rumah-rumah penduduk di situ sudah dibakar. Siapa buat kerja tak tahu, tuan-tuan yang mulia. Uzair nangis, kriau, tuan-tuan yang mulia, ya Allah, Masya Allah, siapa buat kerja ni? Budak-budak semua dibunuh, tuan-tuan yang mulia. Orang perempuan semua, rumah-rumah dibakar, tuan-tuan yang mulia. Dia pun penuh kebingungan, tuan-tuan yang mulia. Pening kepala, ya Allah, macam mana? Tambah tadi dia sedang memikirkan tentang hari kebangkitan. Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala nak hidupkan manusia ni balik. Nampak pula orang mati yang sangat ramai di depan dia, tuan-tuan yang mulia. Ya Allah, Masya Allah, dalam keadaan keletihan, dia pun cuba berehat, tuan-tuan yang mulia.
Di tengah-tengah kampung tu ada satu pokok kayu yang besar. Dia pun bersandar mengikat untuk keldai tadi tuan yang mulia di belakang dia. Dia pun bersandar, terlelap sekejap tuan yang mulia. Letih kan, cari jalan nak balik, nampak ni pula lain pula nampak. Dalam keadaan keletihan sangat, dia terlelap sekejap tuan yang mulia. Lepas tu dia terkejut. Dia rasa baru terlelap 5 minit je. Dia tengok pokok kayu yang dia bersandar ni tak ada. Tak ada apa dah. Orang mati tadi, rumah kebakar semua dah tak ada dah. Tengok belakang keldai pun tak ada. Dia macam terduduk atas padang pasir, pada jarak padang terkukur, hampa macam tu je tuan dan puan. Lagi bingung tu lagi pening kepala. Mana dah saya ni? Dia tak tahu mana dah ni. Tiba-tiba datang satu orang tua tuan dan puan, berjubah putih tuan dan puan, berjanggut. Sebenarnya itu Jibril tuan dan puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah ada pula sini. Masya apa khabar ini tu semua? Khabar baik. Tu tengok tadi macam kebingungan je kata Jibril kan. Ayolah dia ceritalah macam ni tadi terlelap 5 minit je. Dah nampak macam ni pula. Ya Allah, kenapa jadi macam ni? Jibril pun senyum tuan-tuan dan puan. Dah lama tidur dia. Baik dia kejap dia. Tidak. Sebenarnya encik dah tidur sini lama dah. Berapa lama? 100 tahun. 100 tahun? Ya. Masya Allah. Ini tuan-tuan dan puan. Allah Ta'ala nak gambarkan. Macam itulah sebenarnya tuan-tuan dan puan. Kalau kita tidur dalam kubur pun, nampak tak? Kita mati kata Rasulullah, bila dibangkit macam kita terlelap je sekali tuan-tuan dan puan. Dah bangkit balik, kita sudah dah bangkit balik tuan-tuan dan puan. Macam itulah orang yang istiqamah dalam beribadah ni tuan-tuan dan puan. Macam itulah kubur bagi mereka tuan-tuan dan puan. Sesungguhnya mereka tidak rasa kubur, tidak rasa apa-apa tuan-tuan dan puan. Kata Uzair, oh patutlah jadi macam ni. Ya Allah, Masya Allah. Kata Jibril, pokok-pokok tengok dah tak ada. Kedai saya mana? Kalau encik nak tengok macam mana nak encik hidup tadi, tengok sini, kata Jibril. Jibril pun panggil, tengok tempat bangkai keledai dah tu. Dia tengok duk parti tuan-tuan dan puan, terkumpul serpihan-serpihan tulang keledai ni, zoom jadi balik tuan-tuan dan puan. Kata Jibril, macam inilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari kiamat itu, menjadikan perkara-perkara yang berlaku di hari kiamat ni. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang Uzair ni tu. Maka orang Yahudi ni memang semua respect sangat kepada Uzair ni tuan-tuan dan puan. Maka direkod dalam Al-Quran ni tuan-tuan dan puan, kita wajiblah research, wajib kaji tuan-tuan dan puan, apa yang ada pada Uzair ni. Maka bagi orang Yahudi, Uzair ni dia ni satu-satunya manusia yang spesial, yang dekat sangat dengan Allah. Dia ni memanglah anak Allah. Astagfirullahaladzim. Ini Uzair kata macam ni. Bangun Abu Bakar, tuan-tuan yang mulia, kata Abu Bakar, qala Abu Bakar As-Siddiq, kata Abu Bakar, Rabbunallah, kata Abu Bakar, Rabbunallah wahdah la syarikalah wa Muhammad abduhu wa rasuluh fastaqama. Kata Abu Bakar, Allah lah Tuhan kami, satu-satunya, tidak ada syirik padanya, dan Muhammad itu hambanya dan rasulnya. Fastaqama, lalu istiqamahlah pendirian Abu Bakar dengan apa yang telah disebutkan ini tuan-tuan yang mulia. Istiqamah maknanya Abu Bakar mempertahankan apa yang dia sebutkan, yang dia ucapkan ni tuan-tuan yang mulia. Apa yang berlaku tuan-tuan yang mulia? Maka turunlah ayat yang kita baca tadi, yang kita dapat baca tuan-tuan yang mulia dalam surah surah Fussilat tuan-tuan yang mulia. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang
yang menyebut Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqamah dengan apa yang dia sebut ini. Dia mengaku Tuhan dia adalah Allah dan dia hamba Allah, memperhambakan diri dia kepada Allah dengan istiqamah. Fastaqamu, lalu mereka istiqamah, tuan-tuan yang mulia, dengan apa yang disebutkan ini, tuan-tuan yang mulia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebenarnya inilah yang sangat mahal dalam hidup kita, tuan-tuan yang mulia, yang disebutkan dalam ayat Al-Fussilat ni, tuan-tuan yang mulia. Semuanya tidak bermakna apa yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ni, tuan-tuan yang mulia, kalaulah kita tidak mendapat istiqamah, tuan-tuan yang mulia, dalam melakukan ibadah ni, tuan-tuan yang mulia, terutama dalam bulan Syawal ni, tuan-tuan yang mulia, dan bulan selanjutnya sampai kita bertemu dengan Ramadan nanti di masa yang akan datang, tuan-tuan yang mulia. Maka kata Rasulullah, man nabat, barang siapa yang tetap, dia akan tumbuh. Kalau kita tanam pokok apa pun, tuan-tuan yang mulia, sawit ke, pelang ke apa, 3 bulan sudut pegang ni, cabut, 3 bulan sudut pegang sana, cabut, lepas tu tanam belakang, tanam depan, mana ada jadi, mana nak berbuah, tuan-tuan yang mulia. Silap-silap pokok pun tak boleh hidup, tuan-tuan yang mulia. Maka istiqamah ni yang sangat mahal, tuan-tuan yang mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala nak menilai Ramadan kita ni, tuan-tuan yang mulia. Selepas Ramadan ni, orang nak tengok kita istiqamah tak? Maka seorang hukama penjaga Arab ni, tuan-tuan yang menyebutkan, janganlah kamu menjadi hamba Ramadan. Maknanya kita jadi hamba Allah bulan Ramadan je, tuan-tuan yang mulia. Bulan Ramadan semua buat. Bulan Ramadan tengoklah. Habis Ramadan berhenti, semua berhenti. Salat tak tentu hala dah. Apa pun tak buat dah, tuan-tuan yang. Dalam Ramadan ada bersedekah sikit-sikit, habis Ramadan kedekut mampus, tuan-tuan yang. Dalam Ramadan adalah berzikir kita, ada salat sunat tarawih, ada qiyamul lail, ada baca Quran. Habis Ramadan berhenti, tuan-tuan yang. Jadi hamba Allah sebulan je dalam bulan Ramadan. Kun Ramadhani, jadilah kamu orang yang ada pengaruh bulan Ramadan dalam hidup ni. Maknanya ada pengaruh dalam hidup kita ni, pengaruh apa-apa yang kita buat dalam bulan Ramadan. Maka tuan-tuan yang mulia, kita tak boleh kena ada kesinambungan ibadah ni, tuan-tuan yang mulia. Kita ni bila habis bulan Ramadan ni, tuan-tuan yang mulia, kita sudah mendapat power segala-galanya. Macam mana kita beri power kepada badan kita ni selepas kita makan, macam itulah spirit kita ni, tuan-tuan yang mulia, jiwa kita, roh kita ni, begitulah power, tuan-tuan yang mulia, selepas bulan Ramadan. Jiwa kita ni, tuan-tuan, roh kita ni, nyawa kita ni sudah kenyang, tuan-tuan yang mulia. Maka sama juga dengan badan kasar ini. Kalau lepas makan kita tidur, wahai kita sudah ada power tadi, kita tak gunakan. Kata doktor, apa kata doktor, tuan-tuan yang mulia? Semua makanan yang kita makan ni jadi penyakit, tuan-tuan yang mulia, kalau lepas makan tidur. Sebab apa? Kita tak gunakan power tadi. Begitu juga, tuan-tuan yang mulia, selepas Ramadan ni, jiwa kita ni, roh kita ni, tuan-tuan yang mulia, sudah kenyang, sudah kuat sebenarnya. Kenapa kita berhenti tak buat apa-apa? Kenapa kita berhenti, tuan-tuan, ibadah ni tidak dilanjutkan, tidak ada kontinuitasnya, tuan-tuan yang mulia? Maka sia-sia je, tuan-tuan yang mulia, Ramadan ni dia hilang macam tu je. Nampak tak? Maka dalam bulan Syawal ni, kesinambungan puasa kita tengok macam mana. Barang siapa yang puasa 6 hari dalam bulan Syawal, kesinambungan daripada bulan Ramadan tadi, maka dia seolah-olah dia sudah puasa setahun lamanya. Kenapa begitu hebat sekali nilainya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada Rasulullah. Kenapa, tuan-tuan yang mulia? Karena ini untuk menjalin istiqamahnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan yang mulia. Thumma istaqamu, kemudian dia istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah,
maka turunlah kepada mereka ni malaikat-malaikat. Malaikah ni plural tuan-tuan yang mulia daripada malakun, daripada mulkun. Plural dia ni tuan-tuan yang mulia, malaikah ni. Maknanya ramai malaikat turun. Allah takhafu wa la tahzanu. Kata malaikat, jangan engkau risau, jangan engkau takut. Dengan istiqamah ni, kata malaikat, dengan engkau benar-benar fokus kepada ibadah ni, jangan takut engkau jadi miskin, jangan takut engkau jadi susah, jangan takut engkau bermasalah hidup, tidak. Wala tahzanu, dan jangan risau. Ni tuan-tuan yang mulia, kan ini yang masalah dalam hidup kita tuan-tuan yang mulia, yang membawa kita kepada masalah ni, menjadi tidak tenang hidup, tidak tentram, tidak harmonis, tidak bahagia. Apabila dua ni tak ada tuan-tuan yang mulia, apabila ni apabila dua perkara ni ada bersama kita, kita hidup dalam keadaan takut-takut, mana nak kita bahagia tuan-tuan yang mulia? Penuh kerisauan, kan, keadaan bisnes kita goyang, tak menentu, kan, tak menjadi apa semua, tak meniaga, tak apa-apa bagus. Bila tak orang berniaga ni risaunya kita tuan-tuan yang mulia, rasa tak tenang, rasa tak tentram tuan-tuan yang mulia. Maka bila dua perkara ni, ini kata malaikat ni, jangan rasa risau dalam hidup kamu, jangan takut. Maknanya kalau kamu beristiqamah dalam beribadah, teruskan ibadah Ramadan tu, apa-apa yang kita buat dalam Ramadan ni tuan-tuan yang mulia, teruskan. Wala tahzanu, jangan risau. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa taala, berilah kabar gembira kepada mereka-mereka yang istiqamah ni, bil jannati, dengan balasan syurga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala kata dalam ayat ini, kita tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gundah dalam dia. Maknanya ketenangan akan ada bersama kita kalaulah kita istiqamah ni dalam ibadah ni tuan-tuan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata malaikat, tuan-tuan, kamilah pelindung-pelindung kamu, akan jaga kamu di dunia ini dan di akhirat nanti. Masya Allah tuan-tuan, kita tengok, kalau dah malaikat menjadi guard kita tuan-tuan, menjadi bodyguard kita tuan-tuan, apa lagi kita risau tuan-tuan? Apa lagi kita risau? Syaitan dah tak boleh kacau kita tuan-tuan. Manusia pun tak boleh ganggu kita tuan-tuan. Kalaulah malaikat yang memberi perlindungan kepada kita tuan-tuan. Kita tengok apa yang berlaku pada masa Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Seekor burung warishah ni tuan-tuan telah datang menemui Nabi Allah Sulaiman pagi-pagi, nangis hingga dekat pintu gate Nabi Allah Sulaiman. Nabi Sulaiman faham burung ni dia menyanyi ke nangis ke, dia faham. Kalau kita dengar burung bunyi kan, kita tak faham burung ni sedang nangis ke, burung ni sedang gembira ke, sedang duka ke, kita tak faham. Kita dengar kadang-kadang burung ni dia berkuku apa semua, berkuku, kita tak faham. Nabi Sulaiman buka pintu, pasal nangis tu? Kata Nabi Sulaiman, ya Rasulullah, kami duduk di kampung anak-anak kami hari-hari dicuri oleh manusia, tak ada yang selamat ya Rasulullah. Di mana kampung kamu? Bagi alamat. Dia pun bagi alamat tuan-tuan. Di tengah-tengah kampung tu ada satu pokok kayu besar, di situlah kami buat sarang. Tapi tiap-tiap tahun tak selamat anak kami ya Rasulullah. Macam mana nak buat? Manusia ni jahat sungguh. Okey, tak apa.
balik, nanti saya hantar saya hantar polis, saya hantar askar ni jaga pokok kayu tu nanti, supaya manusia tak boleh naik dah. Entah macam mana tuan-tuan dan puan. Besok pula bila manusia ni nak naik pokok kayu ni tuan-tuan dan puan, dia pun terlebih beli lemang tuan-tuan dan puan. Bahaya kan, beli lemang banyak pula. Koyak-koyak tak habis makan dengan anak isteri dia. Ni macam mana nak buat lemang ni? Bagilah jiran-jiran bagi jiran. Lepas tu baru dia naik pokok kayu ni tuan-tuan dan puan. Dia naik, dah siap dah 2 ekor syaitan ni tuan-tuan dan puan, tunggu nak cekup orang ni, nak lempar ke laut. Nabi Allah Sulaiman suruh. Rupa-rupanya malaikat pun dah ready jaga orang ni tuan-tuan dan puan. Allah Ta'ala suruh jaga dia sebab dia bersedekah. Malaikat memberi perlindungan kepada dia. Ni pun naik. Bila malaikat nak cekik dia, bila syaitan nak cekik dia, malaikat pun sudah cekik syaitan ni 2 orang tuan-tuan dan puan. Lempar jauh sangat ke dalam laut yang dalam tuan-tuan dan puan. 3 bulan tak sampai balik jumpa Nabi Allah Sulaiman. Besok datang lagi burung warisah ni. Nangis lagi tuan-tuan dan puan. Pasal apa pasal kena curi lagi semalam dah, ambil lagi semua. Ya Allah, kena ambil lagi? Ya, habis anak kami tak ada, semua sarang kosong. Allah, ya Allah, macam mana boleh jadi macam ni? Tekan telefon syaitan pun tak buka, dah terjun dalam laut. Ni dia tuan-tuan dan puan. Macam ni tak jadi. Nabi Allah Sulaiman terpaksa mengutus polis lain untuk menjemput orang yang yang mengambil anak burung. Datang situ. Waalaikumsalam, apa khabar ni? Buat kerja apa? Tak ada ya Rasulullah, kita buat kerja sendiri. Buat kerja sendiri apa? Kita ada buka syarikat sikit, syarikat anak burung, supply anak burung. Ambil anak burung banyak, jual. Bagus kita Sulaiman. Saya nak tahu sikit, semalam ada apa anak burung tak? Semalam lah kita kutip semua kat pokok kayu, semua kita sudah kutip. Kata dia. Nak tanya sikit ni, masa naik tu kutip tu tak ada apa? Tak ada apa, surah biasa tak ada apa. Kita ambil buat turun pulang agak besar tu, buat terus satu bagus besar. Kata dia. Sebelum buat tu ada buat apa, kata Nabi Sulaiman? Dia cerita lah, kebetulan ini kan saya beli lemang banyak tu hari semalam. Lepas tu tak habis makan dengan anak isteri, saya bagi-bagilah sedekah kawan-kawan. Ini dia. Baru nampak ni. Rupa-rupanya engkau dapat perlindungan daripada Allah. Tengok tuan-tuan dan puan, Nabi Allah Sulaiman hantar syaitan, Allah Ta'ala hantar malaikat. Nampak tak tuan-tuan dan puan? Ini kita nak kata power malaikat ni tuan-tuan dan puan. Maka kita ni anak, kita ni supaya malaikat ni jaga kita tuan-tuan dan puan. Manusia hebat mana pun, ada senjata M16 ke M apa ke, tak jadi tuan-tuan dan puan kalau malaikat tak protect kita tuan-tuan dan puan. Kita tengok sahabat-sahabat dalam perang Badar tuan-tuan dan puan, bila dijaga, dilindungi oleh malaikat tuan-tuan dan puan, mereka dapat kemenangan besar tuan-tuan dan puan. Rasul-rasul, nabi-nabi, para wali, as-siddiqin tuan-tuan dan puan, mereka dapat perlindungan langsung daripada malaikat ni tuan-tuan dan puan. Maka ini tuan-tuan yang puan, darajah ni diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka tuan-tuan yang mulia yang ada istiqamah dalam beribadat. Kita semua boleh buat ibadat tuan-tuan yang mulia, boleh buat haji, boleh buat umrah, boleh sembahyang banyak-banyak, boleh baca Quran, tapi kita tak boleh istiqamah. Ini masya-Allah tuan-tuan yang mulia, ini sia-sia belaka tuan-tuan yang mulia. Kita boleh istiqamah dengan bisnes, tengok macam mana maka bisnes ni dapat kepada kemuncak yang hebat. Jayanya kita tuan-tuan yang mulia.
Ibadah ni satu bisnes kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan dia. Bila kita istiqamah dan dia, kita senantiasa jaga ibadah ni dan dia. Kalau pun kita buat sikit tapi kita ada istiqamah, ada. Kadang-kadang kita ada berzikir lepas sembahyang kan? Dan berzikir tu berzikirlah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Berzikir kan 2 hari. Lepas tu mampu tak buat dah. Tu dia. Tak istiqamah tu dia. Wahai kalau kita berzikir 10 kali pun boleh lepas sembahyang, tapi istiqamah dia. Kita baca Quran kata Rasulullah, siapa baca Quran ketika malam sebelum tidur 20 ayat je istiqamah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi perlindungan kepada kita. Kita tidak menjadi orang yang cuai, yang careless, kata Rasulullah SAW. Kita akan berjaya. Bila kita tak cuai, kita akan berjaya dalam dia. Akan berjaya di dunia dan di akhirat. Tapi kita boleh buat tiap-tiap malam ni. 20 ayat. Ya, 20. Okey. 1 minggu. Lepas tu tinggal 1 bulan. Tak buat dah. Tak boleh istiqamah. Ini tuan-tuan yang mulia. Yang kita kesal ni, kita ni orang mukmin ni yang tak taat kepada Allah ni, ini yang susah tuan-tuan yang mulia. Nak istiqamah. Apa salah berjamaah istiqamah. Kita macam kami ustaz-ustaz ni nampak kita pergi surau ni muka baru muka lama tak tahu. Pergi masjid sana muka baru muka lama mana ada tak tahu lah. Ini tuan-tuan istiqamah ni tuan-tuan dia. Datang bantuan perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita istiqamah. Dan sebaliknya tuan-tuan dia, sebaliknya bila kita tak istiqamah tuan-tuan dia, macam mana ibadah-ibadah dalam Ramadan kita tinggal macam tu je tuan-tuan dia, maka tidak datang ini semua tuan-tuan yang mulia. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberi protek kepada kita tuan-tuan dia. Kata tuan-tuan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah rekodkan di sini tentang apa yang malaikat sebut ni, kami adalah akan memberi perlindungan secara langsung kepada kamu di dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusakum, dan dalam syurga ni, balasan syurga di akhirat juga adalah sesuatu yang tak pernah dirasai oleh jiwa kita dalam hidup ni tuan-tuan yang mulia. Ini balasan di akhirat juga tuan-tuan yang mulia. Syurga Jannatul Na'im, balasan di dunia perlindungan secara langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah tuan-tuan yang mulia. Maka sayang tuan-tuan yang mulia, kalau kita tinggal ibadah bulan Ramadan macam tu je tuan-tuan yang mulia, sayang tuan-tuan yang mulia. Dalam bulan Ramadan kita buat 20 rakaat, di luar Ramadan 2 rakaat tak boleh buat ke? Buang 18. 2 tinggal tak boleh. Tak tahulah nak cerita dalam bangun awal sikit pukul 5 kan. Lepas mandi-mandi, kalau ada mandi lah. Kalau tak ada mandi terus lah. Kan? Terus Allahu Akbar. 2 rakaat. Bila kita dah buat, tengok jam 3 minit je. Ya Allah, 3 minit je. Bila kita dah buat. Tapi masa kita nak buat tadi, ya Allah, beratnya sebelum kita buat. Tapi bila kita dah biasa buat tuan-tuan dan lidah kita, kata Rasulullah SAW, keramat apabila kita tidak tinggal sembahyang 2 rakaat setiap malam tuan-tuan dan lidah kita ni keramat. Kita perlu keramat lidah dengan isteri kalau seorang suami. Kita perlu keramat lidah dengan anak-anak kalau kita suami isteri. Jangan tinggal 2 rakaat salat malam tuan-tuan dan puan. Maka bagi Nabi, bagi Rasulullah SAW, sembahyang 2 rakaat ni wajib tuan-tuan dan puan, bukan sunat. Kenapa anak-anak aku ni semua tak dengar kata, tak dengar dia cakap sini keluar sini, seorang anak pun tak dengar cakap aku. Mak dia macam tu tahu tak? Bukan aku je, dia tak nak dengar, tak nak dengar cakap. Ni tuan-tuan dan puan. Kenapa?
Karena cakap kita ni cakap orang yang tak ada barakah dalam dia. Senang aja kan. Kita nak barakah lidah kita ni 3 minit je satu malam kena buat. Tiap-tiap malam kena buat. Malam lagi kena buat ni. Buat apa cakap Ustaz dia ni? 2 malam lepas tu 3 terlupa dah. Ini masalah dia tuan-tuan. Ini masalah istiqamah dalam hidup kita ni. Apabila kita dah menjadi orang abid, orang yang rajin beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang je tuan-tuan dan puan. Tip-tip ini kita ikut je tuan-tuan dan puan. Ma tasyahi anfusakum, apa yang tak pernah lagi dirasai keindahan, ketenangan, kemenangan, kelazatan dalam dunia ni tuan-tuan dan puan. Macam tu Allah Subhanahu wa taala akan membalas di akhirat nanti dengan syurga tuan-tuan dan puan, Jannatul Na'im. Jadilah tuan-tuan dan puan, panjang cerita dia, kalau kita nak panjangkan tuan-tuan dan puan, panjang lagi. Jadi insya-Allah kita sambungkan lagi nanti tuan-tuan dan puan. Inilah harapan kita semua tuan-tuan dan puan. Saya tuan-tuan kan, bila kita dah jadi orang yang beribadat ni, masya-Allah, kalau tak istiqamah sia-sia belaka. Kita nampak ayat Allah ni tuan-tuan dan puan. Macam mana Allah Subhanahu wa taala nak support kita lagi tuan-tuan dan puan. Maka jangan sekali-kali tuan-tuan dan puan kita cuai dengan ibadah ni. Baik pun puasa Isnin Khamis, sambungan daripada bulan Ramadan. Baik pun qiyamul lail, sambungan daripada tarawih tuan-tuan dan puan. Baik pun sedekah tuan-tuan dan puan, sambungan daripada apa yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan tuan-tuan dan puan. Jadi tak kisahlah tuan-tuan dan puan. Cuma ini tuan-tuan dan puan yang mustahak sangat. Inilah istiqamah kita tuan-tuan dan puan. Saya gembira tengok kalau tuan-tuan yang biasa ada dalam bulan Ramadan, ada juga di surau di masjid ini di luar Ramadan. Maknanya kita dah nampak dah orang yang berjaya ni tuan-tuan dan puan, kita nampak di luar Ramadan ni tuan-tuan dan puan. Apa kesan dia yang dilakukan di dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan dan puan. Inilah menjadi power ibadah, menjadi power istiqamah dia di luar Ramadan ni tuan-tuan dan puan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.